Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih menonton Buletin 1.30. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini, Agung perkenan isytihar proklamasi darurat di Sarawak untuk tangguh pilihan raya negeri. 5 hari berturut-turut lebih 1/2 juta dos vaksin diberikan sehari. Proklamasi darurat bagi Sarawak yang berkuat kuasa mulai 2 Ogos ini hingga 2 Februari tahun depan perlu diisytiharkan untuk menangguhkan pilihan raya negeri PRN bagi mengelak penularan COVID-19 yang lebih serius. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengisytiharkan proklamasi darurat itu setelah menerima nasihat daripada Jemaah Menteri. Dalam satu warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 30 Julai, Yang di-Pertuan Agong berpuas hati darurat iaitu pandemik COVID-19 yang sedang berlaku telah menyebabkan keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam terancam. Menurut Fasal 3 Perkara 21 Perlembagaan Negeri Sarawak, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sepatutnya terbubar 7 Jun lalu. Namun fasal berkenaan tidak mempunyai kuasa menurut Perenggan 15/1/A Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 yang menggantung pembubaran Dun itu. Berikutan itu, semua Adun Sarawak kekal sehingga Dun dibubarkan mengikut Perkara 18/1 Perlembagaan Negeri Sarawak. Sementara itu, dalam satu kenyataan, Pejabat Perdana Menteri memaklumkan Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya 21 Julai lalu bersetuju menasihati Yang di-Pertuan Agong agar memperkenankan proklamasi darurat bagi seluruh negeri Sarawak setelah darurat yang berkuat kuasa pada masa ini berakhir 1 Ogos. Dengan proklamasi darurat ini, pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak tidak akan diadakan sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa kecuali jika darurat ditamatkan lebih awal. Gabungan Parti Sarawak GPS menjunjung kasih dan menyambut baik keprihatinan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mengisytiharkan proklamasi darurat di Sarawak yang bermula 2 Ogos 2021 sehingga 2 Februari 2022 bagi menggantung pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam kenyataan berkata, proklamasi darurat itu adalah wajar dilaksanakan mengambil kira keselamatan dan nyawa rakyat di negeri itu yang belum bersedia untuk berhadapan dengan PRN disebabkan penularan COVID-19 yang masih tinggi. Menurut kenyataan itu lagi, GPS dan seluruh rakyat Sarawak berharap keadaan akan menjadi semakin baik seiring dengan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang mana 100% populasi dewasa di Malaysia dijangka menerima dos lengkap vaksin pada Oktober ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan Selamat Hari Pahlawan kepada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Menerusi kenyataan Istana Negara yang dimuat naik dalam Facebook, baginda berdua turut menzahirkan penghargaan kepada perwira ATM dan PDRM, khususnya yang bertugas di barisan hadapan. Penghargaan dizahirkan kepada golongan ATM dan PDRM kerana bertugas tanpa mengira masa serta penat lelah dalam membantu memerangi penularan pandemik COVID-19. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut menzahirkan setinggi penghargaan kepada seluruh keluarga pahlawan dan perwira yang telah terkorban ketika bertugas dan melindungi kedaulatan serta keselamatan negara. Tarikh 31 Julai setiap tahun diisytihar sebagai Hari Pahlawan sempena tamatnya darurat menentang komunis pada 1960. BTS Tidur Nyenyak, perkhidmatan penjagaan tilam 7 langkah Kowe menjamin kebersihan tilam yang sempurna. Kami memastikan tidur yang lebih nyenyak.
Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Azhar Azizan Harun mahu mengambil sikap berkecuali dalam sebarang keputusan melibatkan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Dalam satu kenyataan, Dato' Azhar berkata keputusan itu dibuat berikutan hubungan adik-beradik dengan Peguam Negara. Katanya sebarang hal berkaitan perkara itu diserahkan kepada timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Datuk Muhammad Rashid Hasnun dan Datuk Seri Azalina Uthman Said. Menurut Dato' Azhar, beliau mengecualikan dirinya daripada membuat apa-apa keputusan berkenaan ataupun berkaitan dengan Peguam Negara. Kenyataan itu bagi mengulas satu usul bertarikh 29 Julai dikemukakan oleh Ahli Parlimen Ipoh Barat, M. Kulasegaran berkaitan dengan Peguam Negara. Lebih 20 juta dos vaksin COVID-19 telah diberikan menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula 24 Februari hingga semalam. Menerusi hantaran di Twitter, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, daripada jumlah itu lebih 13.5 juta dos merupakan suntikan dos pertama, manakala lebih 6.5 juta lagi dos kedua. Ia merangkumi 41.3% daripada populasi negara mendapat dos pertama, sementara 19.9% sudah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Sejumlah 512,097 dos vaksin diberikan semalam. 315,737 adalah dos pertama, manakala 196,360 lagi dos kedua. Sejak ditutup 2 tahun lalu akibat pandemik COVID-19, Pulau Redang sepi tanpa pelancong. Pemain industri turut mengeluh apabila punca pendapatan terjejas. Justru program vaksinasi dijangka dapat memulihkan semula industri pelancongan di Pulau Peranginan berkenaan. Langsung dari SK Pulau Redang, kita bersama wartawan Muhammad Ishak Abdullah Ngah. Silakan. Apa perkembangan di sana, Ishak? Terima kasih Sri Pentas dari Sekolah Kebangsaan Pulau Redang. Saya meninjau situasi program imunisasi COVID-19 yang dibuat di sini hari ini. Dan mungkin ada rahmatnya program imunisasi COVID-19 dibuat di Pulau Redang ini setelah sekian lama pulau ini sunyi sepi, dan apabila melihat semula resort-resort beroperasi walaupun dalam tempoh 2 ke 3 hari, agensi-agensi kerajaan masuk dan juga tinggal di rumah inap datang ke Pulau Redang ini sedikit sebanyak telah menyumbang dan juga menjana ekonomi penduduk kampung. Dan itulah yang kita harapkan dengannya program imunisasi COVID ini dapat membuka semula sektor pelancongan di negeri Terengganu, terutama bagi mereka yang sudah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19. Dan untuk bercakap panjang mengenai itu, bersama saya Pengarah Pelancongan Negeri Terengganu, Fadli Yusof Zakaria. Selamat hari Tuan, terima kasih kerana bersama dengan Bulletin 130. Jadi Tuan, semalam 730 penduduk telah pun diberi suntikan vaksin, dan hari ini berapa pula jumlah pemain industri pelancongan yang menerima suntikan? Untuk hari ini jumlah 517 pemain industri pelancongan di Pulau Redang yang terdiri daripada kaki tangan ataupun pengurusan resort-resort, dan juga kepada pemandu-pemandu bot dan juga pemandu-pemandu pelacong itu sendiri yang terdapat di Pulau Redang. Dan saya dapati juga ada ramai juga pekerja-pekerja asing yang bekerja di resort-resort turut menerima suntikan vaksin, ya Tuan? Ya. Yang data yang kita dapat dalam lingkungan 167 orang warga asing yang berada di Pulau Redang sekarang ni yang kita dapat divaksinkan lah. Itu. Jadi sepanjang tempoh pandemik ini kita lihat resort-resort di Pulau Redang, bukan sahaja di Pulau Redang tetapi di pulau-pulau peranginan lain seperti Pulau Perhentian, Pulau Kapas, Pulau Tenggo, Pulau Lantengah tidak dapat beroperasi oleh kerana pandemik ini. Di Pulau Redang sendiri terdapat berapa resort? Di Pulau Redang terdapat 15 resort yang utamalah, yang besar, dan ini juga termasuk di Pulau Lantengah sekali dalam 15 resort.
Okey. Jadi mengikut perancangannya sekiranya pelancong yang sudah menerima 2 dos suntikan, kerajaan negeri merancang untuk membuka Pulau Peranginan. Mungkin Tuan boleh berkongsi dengan kami? Ya, usaha ini adalah usaha bagi kita di Jabatan Pelancongan dan juga kerajaan negeri supaya penggiat pelancongan di Terengganu bersedia menerima vaksin, dan sebagai contohnya di Pulau Redang kita sasarkan 100% daripada penggiat pelancongan di Pulau Redang dan juga di pulau-pulau lain sekali untuk mendapat vaksin sepenuhnya. Dan kita jangka imuniti kelompok bagi setiap pulau-pulau ini kita akan capai pada akhir bulan Ogos ini, dan kita selepas itu kita bersedia untuk menerima gelembung pelancongan, dan pegiat-pegiat pelancongan sudah bersedia untuk menanti kedatangan pelancong-pelancong. Okey, selepas Pulau Redang, saya difahamkan di Pulau Perhentian, dan sehingga bila kesemuanya pemain industri dan juga penduduk di sekitar Pulau-Pulau Peranginan ini lengkap menerima 2 dos suntikan? Ya, pada minggu depan kita akan ke Pulau Perhentian, dan dijangka pada akhir bulan Ogos ini keseluruhan pulau-pulau dan pusat peranginan di Terengganu telah mencapai imuniti kelompok 100%. Dalam masa sama juga kita juga menyuntik atau mevaksin kepada seluruh penduduk kampung supaya mereka merasai sama-sama bersedia untuk menerima gelembung pelancongan yang akan datang. Terima kasih Tuan kerana sudi bersiaran bersama dengan Bulletin 130, dan kami di TV juga mengharapkan supaya gelembung pelancongan di Terengganu dapat dirancangkan kembali insya-Allah. Dan itu saja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali semula ke Seri Pentas. Salam hormat. Terima kasih Ishak atas laporan itu. Jaga diri dan selamat bertugas. Kita ke laporan seterusnya. Pusat Penilaian COVID-19 CAC bagi daerah Klang di Dewan Sukan Taman Sri Andalas sudah dipindahkan ke Dewan Serbaguna Pelabuhan Klang semalam. Pemindahan itu susulan rungutan diterima daripada penduduk CAC di Dewan Sukan Taman Sri Andalas tidak sesuai. Berikutan lokasinya berhampiran kediaman penduduk serta laluan utama keluar masuk ke taman berkenaan. Tinjauan kami mendapati lokasi baru CAC di Dewan Serbaguna Pelabuhan Klang menyediakan kemudahan lebih selesa. Dewan berkenaan juga terletak jauh dari kawasan kediaman penduduk dan mempunyai ruang letak kenderaan yang banyak serta berdekatan dengan klinik kesihatan bagi memudahkan urusan. 13 Julai lalu, Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Syahri Ngadiman mengumumkan CAC daerah Klang akan dipindahkan dalam tempoh 2 minggu selepas Jabatan Kesihatan Selangor mengenal pasti lokasi sesuai. Peningkatan kes COVID-19 di kawasan Kuala Perlis sejak seminggu lalu mendorong polis memperketatkan kemasukan orang ramai ke kawasan itu dengan pelaksanaan sekatan jalan raya SGR dan penutupan beberapa jalan. Langkah itu bagi mengawal penularan jangkitan sekaligus mengelakkan kawasan berkenaan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Ketua Polis Daerah Kanga, Superintendent Wadi Q berkata, SGR dilaksanakan di Lebuh Raya Changlun, Kuala Perlis berdekatan satu lampu isyarat. Manakala laluan di Simpang Bangsal Lebah ditutup dengan halangan konkrit dan hadangan air atau water barrier. Kawasan di Sungai Baru berdekatan pesisiran pantai juga akan dilakukan pemeriksaan yang lebih kerap. Pelaksanaannya akan dilakukan dalam tempoh seminggu. Dan sekiranya nampaknya trend tidak berapa bagus, kita akan teruskan lagi. Dan saya doakan jangan kita pergi sampai ke tahap PKPD. Menurut beliau, kawasan Kuala Perlis mudah dikawal kerana tiada laluan tikus untuk masuk ke sana. Bagaimanapun, rondaan penugasan dengan kekuatan 50 keanggotaan terus dilakukan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh seminggu ini. Sehingga semalam, terdapat 33 kes COVID-19 masih aktif dengan 26 daripadanya merupakan kes tempatan dan 9 kes import. Dalam perkembangan lain, polis mengesahkan tiada kes kemasukan warga Rohingya yang ditularkan lari dari kawasan Bukit Malut di Langkawi setelah penempatan itu dikenakan PKPD.
Tindakan sebahagian individu yang menyertai perhimpunan keluar dan lawan yang keluar barisan ketika berarak dari stesen transit aliran ringan LRT Masjid Jamek ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur menyebabkan berlaku sedikit kekecohan. Mereka juga dilihat bertindak agresif apabila dilihat melompat semasa melaungkan slogan Hidup Rakyat. Tindakan itu menyebabkan perarakan berkenaan terhenti seketika selepas pihak polis membuat teguran supaya mereka menjaga penjarakan fizikal. Sebaik memasuki barisan semula, kumpulan berkenaan meneruskan perarakan menuju ke Dataran Merdeka. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim serta Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah turut berada di lokasi perarakan. Bertemu kembali, kita ke laporan antarabangsa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menegaskan dunia untuk terus menentang varian Delta COVID-19. Menurut Pengarah Kecemasan WHO, Michael Ryan, tindakan itu penting sebelum varian itu bertukar menjadi sesuatu lebih buruk. Varian Delta yang sangat mudah menular pertama kali dikesan di India, kini muncul di 132 wilayah. Ia juga menjadi punca kenaikan 80% kematian COVID-19 di Afrika 4 minggu kebelakangan ini. Langkah-langkah kawalan disyorkan WHO termasuk menjaga jarak fizikal berhasil bagi mengawal penularan varian itu. Namun dunia perlu melakukan tindakan kawalan yang lebih berkesan bagi memastikan penularannya terkawal. Seorang pengawal keselamatan terbunuh selepas sebuah pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Afghanistan diserang. Serangan di daerah Guzara, wilayah Herat berkenaan dipercayai didalangi puak Taliban. Wakil khas PBB di Afghanistan, Deborah Lyons, menyatakan duka cita dengan insiden itu. Jelas PBB Afghanistan sedang melancarkan pertempuran di kawasan berkenaan. Susulan kejadian, beberapa kereta perisai pasukan keselamatan Afghanistan dilihat mengawasi kawasan terbabit dengan anggota bersenjata. Pertempuran meningkat di seluruh Afghanistan ketika Amerika Syarikat dan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO mengundurkan anggotanya dari negara itu. Puak Taliban dilaporkan kembali menguasai hampir separuh Afghanistan sejak tahun lalu. Sementara itu, di selatan Jerman, 19 cedera dalam nahas bas di Stockholm. Ketika kejadian, kenderaan terbabit membawa sekumpulan pelancong dari Belgrade menuju ke Stockholm. Mangsa termasuk warga Serbia dari Sweden. Bas berkenaan dilapor terbabas lalu melanggar penghadang jalan sebelum terbalik di tepi lebuh raya. 9 daripada mangsa cedera dilaporkan kritikal dan dikejarkan ke hospital dengan penerbangan kecemasan untuk rawatan segera. Punca sebenar nahas masih disiasat. Sekurang-kurangnya 41 orang cedera dalam gempa bumi 6.1 skala Richter yang melanda utara pesisir pantai Peru. Gempa dikesan kira-kira 8 km dari bandar Sulana pada kedalaman 32 km. Gegaran dapat dirasai sehingga ke selatan negara jiran Ecuador. Penduduk yang ketakutan berlari keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. 2 daripada mangsa yang cedera dilaporkan kritikal dan sedang dirawat di hospital. Beberapa bangunan mengalami kerosakan termasuk rumah ibadah dan balai bomba. Keselamatan manusia, hidupan lain turut terjejas. Mengakhiri paparan tengah hari ini, saksikan seekor anak beruang yang diselamatkan dan dirawat rentetan kebakaran hutan di California, Amerika Syarikat. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.